Wanita hari ini. 8 Mei 2023, hari Isnin, kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Dan apa khabar? Kami ucapkan saya dan Sugi hari ini bersama dengan anda sehingga ke hujung siaran kita hari ini. Apa khabar Sugi? Saya sihat, Fatin sihat. Sihat? Semangat baru? Semangat baru, warna-warna yang akan memberikan anda semangat pada hari Isnin ini. Jadi kami harapkan kita semua boleh memulakan minggu yang baru ini dengan cukup bersemangat. Okey, baik. Dan kami harapkan juga anda telah habiskan hujung minggu anda dengan aktiviti-aktiviti yang cukup bermanfaat. Ataupun ada yang mungkin mengambil hujung minggu yang telah berlalu ni untuk relaxation setelah open house yang betul. telah. Betul, tapi saya rasa ramai juga yang pergi open house. Sebab saya tengok setiap rumah tu sekarang banyak kemah. Maksudnya semua menuju ke open house dan apa pun dalam kita keriangan kita kan berkunjung ke rumah kawan-kawan ataupun saudara mara, jangan lupa untuk menjaga keselamatan juga. Cuaca panas sekarang ni. Betul-betul. Jadi banyakkan minum air dan kalau boleh kita elakkanlah aktiviti di luar rumah sewaktu cuaca sangat-sangat panas ni. Kalau suka pergi jogging tu pergilah awal pagi ataupun lewat petang sedikit bila dah tak panas sangat. Betul lah. Sama-sama kita jaga kesihatan kita. Dan baru-baru ini yang mana mendapat kata perhatian yang tinggi juga kita seluruh dunia kan, yang mana Raja Charles III rasmi ditabalkan sebagai Raja Britain. Sugi sempat tengok? Sempat tengok sedikit sahaja Fatin, dan saya lihat ke semuanya, orang kata clips-clipsnya di Instagram lah saya lihat. Dan itulah selepas Raja Charles dinobatkan sebagai Raja, Raja Permaisuri Camilla juga dinobatkan sebagai Ratu dalam upacara yang lebih ringkas selepas itu. Betul. Dan tapi apa yang menarik kan, ini sesuatu yang membanggakan kita seluruh rakyat Malaysia kan. Ini dia kalau boleh kita kongsikan, pakaian agung dan juga permaisuri antara 5 terbaik pada istiadat pertabalan Raja Charles III tempoh hari. Betul. Kalau kita tengok memang orang kata dia punya vibe ataupun nampak macam memang sangat-sangat elok lah kan. Kalau kita lihat Sultan Abdullah mengenakan suit putih berseluar hitam bersama selempang merah, dan manakala Tunku Azizah memakai baju kurung kuning cerah bersama hiasan berwarna berwarna perak, dan difahamkan busana baginda direka daripada butik Datuk Rizalman Ibrahim yang juga merupakan pereka fashion tersohor negara kita. Tahniah kita ucapkan. Dan satu lagi yang boleh membanggakan kita, kalau kita tahu sekarang ni Sukan Si di Kemboja, Phnom Penh, yang Malaysia tambah 4 pingat emas, naik ke kedudukan ke-7. Kalau boleh kita kongsikan juga, Malaysia pada Ahad semalam menambah 4 pingat emas sekaligus menyaksikan kedudukan kontijen negara naik 2 anak tangga ke tempat ke-7 selepas berakhir saingan hari kedua Tamasya Sukan Si 2023. Dan pingat emas negara kita yang pertama ini disumbangkan oleh atlet karate wanita si Shamala Rani. Terima kasih Shamala Rani yang menjadi peneraju kepada pingat emas negara kita. Tahniah kami ucapkan kepada kesemua atlet negara dan juga skuad negara. Semoga kita kumpul banyak lagi pingat. Dia punya orang kata sasarannya 40, mungkin kita boleh capai. Dan ini sedikit sebanyak apa yang boleh kita kongsikan. Sama-samalah kita mengikuti perkembangan Sukan Si di Phnom Penh. Okey, dan selesai perkongsian kita hari ini. Kita nak berikan anda sedikit orang kata vibe untuk menceriakan hiburan. Lama kita tak bersua dengan artis ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan artis ni, tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu persembahan daripada Ikhwan Fatana. Silakan. Jika kita meluahkan syukur kepadanya, dan pastinya dilipat gandakan nikmat yang ada. Bertenanglah jiwa, semua
Fatana. Sihat Ikwan? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Terima kasih, selamat Hari Raya. Allah, lama tak Selamat jumpa. Hari Raya. Wah, lama sangat. Wow. Okey. Ikwan, So. kami dengar tadi lagu awak kan? Yep. Saya nak kongsikan dahulu. Komen yang saya baca di YouTube, ada orang kata nak gunakan lagu ini untuk pergi jogging. Jadi rasa macam nak berjogging juga lah. Bersemangat dengar lagu awak ni. Jadi mungkin Ikwan boleh mulakan dengan berkongsi idea di sebalik lagu ini dan mungkin pengalaman lah untuk buat lagu ni. Sebenarnya lagu ni saya buat berdasarkan apa yang berlaku dalam kehidupan saya lah. Maksudnya tentang diri saya yang macam-macam lah. Saya rasa masing-masing ada masalah dan, dan keadaan masing-masing. Jadi saya cuba dapatkan jawapan. Alhamdulillah saya bertemu dengan jawapan yang sebenarnya dalam apa jua yang kita lalui dalam kehidupan ni memang ada pelbagai dugaan. Tapi kita jangan letakkan diri kita ni dalam satu sudut yang benda yang kita tak ada. Kita selalu sangat fokus pada benda yang kita tak ada. Jadi kita perlu fikir tentang apa yang kita dah ada ni, kita kena bersyukur dulu. Jadi bila kita ada perasaan syukur tu, kita akan rasa macam okey, kehidupan kita okey sebenarnya. Jadi ia sebenarnya salah satu cara untuk kita mengatasi masalah mental. Kita tahu sekarang masalah mental sangat-sangat serius. Jadi saya rasa lagu Alhamdulillah ni boleh merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jadi sebab tu saya datang idea dan buat lagu ni, dan sebenarnya saya cuba untuk buat sesuatu yang lain sebab saya rasa orang selalu tertarik dengan lagu ketuhanan ataupun Islamik dengan lagu yang mungkin dari sudut keinsafan, sedih. Jadi saya cuba datangkan dengan vibe yang kita rasa macam gembira, happy. Satu perasaan yang lain sebab kita tahu emosi ni ada pelbagai sensor kan. Sedih, happy. Setuju. Jadi saya cuba masukkan elemen kebahagiaan dan happy tu dalam lagu ni. Ikwan, saya kira kan hari ini secara tidak langsung ni penonton-penonton mendapat satu motivasi. Bukan sahaja daripada lagu tapi daripada perkongsian Ikwan sendiri. Okey, sebelum ni tadi kita ada jengah-jengah juga. Sebelum ni dah dikeluarkan lagu Bismillah. Betul. Alhamdulillah. Jadi seterusnya ataupun perancangan selepas ini? Okey, perancangan saya sebenarnya banyak lagi konten-konten yang Islamik yang saya nak cuba santaikan. Jadi saya dah susun sebenarnya dalam perjalanan muzik saya dah susun sebenarnya tajuk-tajuk yang saya nak kupas dalam lagu. Cuma saya fikir mana yang saya rasa ada feel nak tulis. Kebetulan Alhamdulillah ni adalah antara feel yang sampai dulu. So dan akan datang insya-Allah saya dah ada satu idea yang saya nak buat lagu tentang Biiznillah. Biiznillah ni tentang perkara yang kalau kata diizinkan Allah dia akan jadi. So tu masuk biiznillah. Jadi saya nak buat lagu tentang keadaan itulah. Maksud dalam masa yang sama kita boleh faham juga kan? Betul. Itu yang saya cuba nak bawakan sebab saya rasa saya nak message Islamik ni dia lebih santai supaya semua golongan boleh dengar, bukan orang yang dengar lagu Islamik je yang akan dengar. Saya nak semua orang dengar. Tapi satu je lah, dia punya sebersalahnya bila kita dengar lagu rancangan. Tapi kita macam okey. Faham. Tapi Ikwan, saya nak tanya, tadi awak berkata awak ingin lagu awak ni sampai kepada kesemua golongan. Tetapi adakah itu sendiri satu cabaran buat Ikwan? Ikwan rasa itu satu cabaran? Ya, itu satu cabaran dan juga satu kepuasan sebenarnya bila saya dapat feedback dan juga apa ni orang kata rasa yang daripada orang yang bukan menganuti agama Islam sendiri. Dia rasa lagu ni sebenarnya boleh memotivasikan semua agama. Jadi saya rasa macam saya terpanggil lah untuk perbanyakkan lagi lagu-lagu sebegini supaya saya rasa Islam ni mudah difahami. Saya tak nak orang rasa macam berat dengan pasal Islam, rasa macam takut je nak approach. Jadi itu yang saya cuba bawakan lah dengan cara saya sendiri. Strategi tu Ikwan. Dia lebih orang kata lah supaya semua sebab orang saya boleh buat faham. lagu ni pun saya mengambil kira tentang keadaan diri saya. Saya bukanlah daripada golongan ustaz-ustaz ataupun belajar agama. Jadi saya buat lagu dan konsep yang saya selesa untuk bawa. So lebih kurang macam tu. Okey, dan di mana agaknya penonton-penonton peminat Ikwan sendiri untuk terus mengikuti perkembangan Ikwan? Okey, boleh jumpa saya di media sosial, semua platform saya ada. Boleh search Ikwan Fatana, IKHWNFATANNA. Bolehlah jumpa kat sana insya-Allah. Okey, baik. Okey, Ikwan. Tadi saya nak tanya awak pada hari Isnin ni, awak rasa awak mempunyai work-life balance ataupun awak jenis yang suka work sahaja? Saya orang yang sangat mementingkan work-life balance. Saya rasa kalau kita push badan kita untuk bekerja terlalu keras tapi kita tak ada masa untuk
kita punya ketenangan, kita akan rasa kehidupan kita tu tak balance. Dan kita akan rasa macam sebenarnya kehidupan kita ni bukan setakat untuk kerja je sebenarnya. Banyak lagi kita kena enjoy life. Bagus, pelbagai aspek. Wow, cukup lengkap kan? Jadi itulah antara topik yang akan kita bawakan. Perlukah work-life balance? Saya sama setuju dengan apa yang Puan katakan. Saya rasa sangat-sangat perlu. Tetapi kadang-kadang orang yang tahu perlunya work-life balance ini kadang-kadang lupa dan mereka ditenggelami work mereka. Betul. Ada juga pendapat yang mana work mereka itu adalah life mereka. Betul. Jadi mereka suka bekerja dan juga menghabiskan masa di tempat kerja. Tak apa, kejap lagi kita akan bincangkan berkenaan topik ini. Kalau anda mungkin ada pendapat anda sendiri, kongsikan bersama kami di Facebook kami, di Instagram kami dan juga boleh singgah-singgah di TikTok kami. Ya, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Selepas ini. Thank you, Puan. Terima kasih. Ataukah sekadar lakonan rindu telah melekat dalam hatiku, walau awal lalu rinduku tak berubah. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Mesti sampai pukul 6 dia terus balik. Okey. Yang paling last tu mungkin dah tepat pukul 6 saya nak balik. Itu yang saya tergelak tu Fatih cakap. Okey, sebelum kita nak mulakan diskusi kita hari ini, kita nak baca jugalah antara komen-komen yang telah pun kita terima. Ini daripada Halijah Hanif. Sugi cakap kita punya apa? Regular. Terima kasih banyak-banyak. Puan Halijah dan juga Puan Natira. Selalu komen. Puan Halijah berkongsikan, bersyukur selalu. Jadi hidup bersederhana, minimalis dalam segala hal. Yang penting tenang dan bahagia. Cara kita kerja, relax juga. Okey, baik. Ini komen daripada Natirah juga pula. Work-life balance boleh saja diurus dengan baik. Kalau saya 24 jam sehari itu, saya bahagikan 8 jam untuk bekerja, 7 jam untuk tidur, selebih 9 jam itu saya bahagikan untuk ibadah, makan, bersosial dan lain-lain. Wow, dia sangat orang kata jenis yang organised person. Betul. Okey, itu baru dua pendapat daripada rakan-rakan kita di Facebook. Kita ada 3 panelis kita dekat studio ni yang mana nak berkongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini, perlukah work-life balance. Kita bersama di sebelah saya, kita bersama Wani Carey. Apa khabar Wani? Oh, baik alhamdulillah. Morning. Selamat hari raya. Morning. Afternoon dah Wani. Okey. Dan kita bersama Wake up Wani, wake up. sebab hari ni Isnin, kita faham. Dia bekerja dah. Dia penat kerja. Okey. Dan kita bersama dengan Adam Syamil. Sihat Adam? Sihat. Selamat Okey. Hari Raya. Selamat Hari Raya Adam. Dan di sebelah Adam adalah Encik Amin Idris. Kalau selama ini saya perkenalkan beliau sebagai perunding motivasi. Sekarang ni kena tambah dan penyanyi. Encik Amin. Ini lagu pertama keluar. Mana dia? Okey, terima kasih. Sihat Min? Sihat, alhamdulillah. Baru semua demam sikit. Itulah dengar juga. Okey, Tapi okeylah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan siapa hari ini? Dengan Wani ke? Kita nak bangunkan Wani sedikit. Okey, jom. Ladies first. 2023 dia tak kisah dah. Okey. Tak apa, tapi kita masih lagi mulakan dengan Wani. Boleh. Wani, work-life balance. Kita dengar ni mungkin masa Wani kecil, Wani belum lagi bekerja pun Wani sering kali dengar orang berkata, perlunya keseimbangan. Work-life balance ni sangat penting. Tapi sekarang ni Wani dah start bekerja, baru habis belajar, betul? Dan tengah buat intern sekarang ni. Yes. Okey, bagaimana Wani melihat konsep work-life balance ini? Yes.
untuk diri Wani sendirilah sebagai seorang yang sebelum ini pelajar sepenuh masa dan juga penghibur sepenuh masa juga. Wani rasa sebenarnya work-life balance ni dia adalah mindset kita juga sebenarnya. Dia tak kisah kalau kita bekerja 24 jam. Kita belajar pun 24 jam. Dan macam Wani sendiri, macam mana Wani jaga my work-life balance is of course cukupkan rehat. Macam Wani sendiri ada disiplin yang sehari kena cukup 8 jam tidur. Dan paling kurang pun 4 jam tu dah paling kurang dan teruk jugalah untuk Wani sebenarnya. So untuk kerja pula is kerja-kerja. Untuk ada personal life pun bila Wani bekerja, Wani berjumpa dengan rakan-rakan juga. Lepas tu habis kerja kita pergi hang out. So benda tu sebenarnya dalam hidup Wani dia mix. Dia macam dia bercampur. So kalau nak kata ada masa untuk bezakan kerja dan personal tu agak susah sebab setiap hari itu adalah kerja dan pada waktu yang sama my personal life semua bercampur. Tapi macam mana Wani handle is my mindset lah. Wani jangan anggap kerja kena fokus serius. Kalau personal pula kena abaikan kerja. Tak. Benda tu Wani memang balancekan dari segi I have to think positive all the way. Jadi Wani ni sebagai seorang Wani Khairy, awak dah memang cari keseimbangan. You're a balanced person. Betul. Nampak lagi satu, dia enjoy melakukan walau kerja ke, belajar ke bersama dengan rakan-rakan. Tapi ada juga stigma masyarakat yang kata, oh mereka yang masa bujang saja mempunyai work-life balance. Untuk suri-suri rumah, ya, kakak-kakak yang kat rumah ni, diorang dah tak tahu dah. Macam luar kekuasaan kan. Macam diorang dah tak tahu macam mana nak mencari work-life balance. Padahal ini sebenarnya bukan sebabkan kita nak pergi hang out ke, kita nak pergi bercuti ke kan. Kita tahu mencari apa yang perlu untuk kita ada me time. Mungkin Adam boleh kongsikan. Okey, first and foremost saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada wanita hari ini. Untuk pengetahuan, this is actually my very first national interview. So I'm a little bit nervous. Baru masuk industri juga. Boleh belajar dengan Amin. So a lot of you must be wondering siapa Mamat ni kan. So saya ni tengah hari memang realise. Tapi kalau nak buat lagu kita boleh berduet kan. Boleh. So saya actually dari Sabah. Okay, so hello to my Sabahan family. So life balance ni is actually something that we take for granted all the time kan. Macam when we talk about life balance, sometimes a lot of people don't really understand the definition. Tapi bagi saya secara personal, I think it's very, very important to be able to love what you do. Okay, sebab if you don't love what you do, macam it feels like, it feels like a misery kan, macam tu. So in my opinion, kalau saya sebenarnya merupakan seorang content creator by profession. Started making content dari 2016 waktu belajar kat sini. So I love what I do. So dia tak rasa macam bekerja tau. Tapi at the same time, being a content creator, being an uprising singer-songwriter as well, singer-songwriter as well, dia memang macam sometimes you tend to forget about yourself. Sebab you're very invested in your career. Tapi macam tu lah saya cakap, if you love what you do, okay, it doesn't feel like you're working for the rest of your life. It feels like macam enjoy je. So macam you are at the same time you feel balanced sebab you love what you do, but at the same time you have time for your family sebab you are mentally right at where you are. Macam tu. Baik. Tapi Adam, saya nak tanya juga. Adam ketika sewaktu musim bolehkah? Masa lapang Adam, bagaimana Adam, apa antara aktiviti yang Adam lakukan? Okay, antara aktiviti. Because you see, saya sebenarnya I wear many hats actually. I sing, I make videos, make contents. Ada ramai yang mengenali saya sebagai seorang content creator. So during my spare time, I actually write a lot. I make videos a lot. Sebab like I told you before, it doesn't feel like I'm working tau. Because waktu masa lapang tu, I still do what I love. That is reading content. So aside from the fact that I spend most of the time with my mother and my grandmother who's at home right now, who's watching, probably, I also invest a lot on self-improvement lah. Adakah konten-konten tu daripada pemerhatian Adam juga diimplementkan apa? Ke dalam konten Adam sendiri. So first and foremost, how I started making videos actually, sebab saya dari Sabah. Jadi kalau macam kita di Sabah ni kan, sometimes you're always being misrepresented. Awak boleh saja cakap bahasa Melayu. Boleh kan? Ya, boleh. Kita kena campur-campur apa? I love your accent. Tahu tak memes itu? I love your accent. Can you repeat that? Yes, please. Begini tak? Yes. Okay. Jadi actually dulu saya belajar di University of Nottingham. Okay, jadi every single time kalau
Kalau di KL dulu kalau cakap Melayu mesti I try to maintain my Sabahan accent lah. I try not to orang bilang cuba tak cakap macam KL lah macam tu kan. Tapi sometimes because you're very influenced by your friends, so kita kena asimilasikan, faham tak? Tapi ada satu hari ni saya cakap Melayu, tiba-tiba like a lot of people lah thought I was Indonesian. Actually we can relate, macam a lot of Sabahans can relate. Macam Sabahans is watching, they probably could relate to that sebab every single time kalau kami cakap bahasa Melayu, oh dari Indonesia kah? Dari Indonesia kah? So I actually took that experience and made it as a content. Tapi kan Adam, saya suka accent Sabahan awak. Tapi bila awak cakap bahasa Inggeris, otak saya ni tengah cuba tukar. Jangan cakap bahasa Inggeris, jangan cakap bahasa Melayu, cakap. Saya pun macam susah. The auto mode tu. Kan? Wanita hari ni jadi dia macam jadi wanita woman today. So I cakap English juga. So I really apologize. Alright. Okey. Baik. Lama tunggu Sorry. Amin masa. Okey, Amin, kalau kita bercakap mengenai work-life balance ni, bagaimana sebenarnya untuk kita mencari titik kata kestabilan dalam pekerjaan kita? Kita faham tuntutan kerja, kadang-kadang ramai orang yang suka juga duduk rumah tapi disebabkan kata keperluan dan sebagainya, mereka terpaksa keluar dan mencari kerja. Dan juga bagaimana untuk menseimbangkan life kita, rohani kita dan juga keluarga kita. Okay, sebelum saya jawab soalan tu, kita kena establish dulu the real challenge of life ialah bila kita dah berumah tangga. Setuju. Betul kan? Macam Wani belum lagi. Syamil? Belum lagi. Okey, so the real challenge, saya ingat lagi saya punya... Tiga yang tak berumah tangga diam. Nampak tak? Semua diam. Satu je setuju. Saya ingat lagi salah seorang nakib usrah saya masa saya belajar dulu, Ustaz Fadil Noor, arwah Ustaz Fadil Noor. Dia kata, cabaran kehidupan ialah bila dah berumah tangga. Dan dia bertambah lagi bila dah ada anak. Dan bertambah lagi bila you ada kedudukan dalam masyarakat. Masa itulah the real challenge comes. Masa itulah kita betul-betul diuji sebab memang betul we must love what we do. Tapi sometimes when we love too much what we do, kita abaikan anak kita. Betul. Dan kadang-kadang mungkin pasangan kita rasa terabai. Dan kadang-kadang mungkin keluar ayat kan macam kau kahwinlah dengan kerja kau. Nampak tak? Ouch kan. That's the reality. Okay, itu pertama. Reality kedua, adakah situasi sekarang getting better untuk kita mencapai work-life balance? Okay. Berdasarkan beberapa kajian, so far is not so good. Contoh dengan kewujudan macam apa flexi time dalam bekerja, apa lagi maternity leave, apa lagi, adanya wujud work from home, adanya wujud ni nursery dekat jabat kan. In such a way, it doesn't help a lot dalam mewujudkan work-life balance. Malah dia menambahkan lagi kita punya waktu di pejabat. Dan akhirnya dia tidak menghasilkan work-life balance juga. Okay, dan yang seterusnya, realiti yang kita kena terima ialah kita tak boleh benarkan ataupun kita tak boleh anggap bahawa benda ni mesti diselesaikan oleh kerajaan ataupun syarikat. Macam korang berdua, benda ni mesti diselesaikan oleh TV3, Minda Prima. Kita tak boleh biarkan kehidupan kita ditentukan oleh orang lain. Macam Wani sebut tadi, very good. Kita yang menentukan work-life balance kita. So, macam mana caranya? Pertama sekali, kita kena be proaktif. Kita tak boleh menyalahkan orang, kena tunggu orang. Kedua, kita kena ingat hanya orang yang sibuk mempunyai waktu. Sebab orang tak sibuk, masa itulah dia tidur manjang, kadang-kadang dia termenung. Dia kata apa? Boring lah, tak tahu nak buat apa. Tetapi orang yang sibuk, dia akan lebih appreciate time. Betul. Selepasnya, selepas ini. Okey, selepas ini. Baik, macam tahu-tahu je kita nak dengarkan pendapat. Biasa jadi pengacara, kita faham. Okey, baik. Jadi sebelum Encik Amin nak sambung apa yang ingin dikongsikan, apa kata kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom. Okay, work-life balance ni apa yang saya faham, kita kena uruskan kita punya jadual seharian dengan baik. Okay, maksudnya means kalau macam contoh kita sebagai wanita yang berkerjaya, okay, pagi kita akan set masa kita untuk 9 pagi hingga 6 petang untuk waktu kita bekerja. Bila balik rumah, kita uruskan untuk rumah tangga pula lah. Means macam anak-anak kita pun perlukan kita punya masa. Sebab anak-anak ni dia memerlukan kita. So bila kita seimbangkan kita punya jadual seharian kita tu, kita punya mental health pun akan terjaga lah. Semua orang bila bekerja, dekat tempat kerja pasti ada stres dia. Jadi bila kita bekerja, tak ada balance of life kita tu,
So kita akan jadi macam orang yang akan kemurungan, dia akan jadi tekanan jiwa. Dalam masa yang sama, benda yang paling worst case scenario dia boleh jadi bunuh diri. So kita perlunya work-life balance tu adalah untuk kita tenangkan diri, mendekatkan diri dengan Tuhan ke, itu perlu. Benda tu perkara tu sangat-sangat perlu dan sangat diberatkan. Kalau macam saya sebagai seorang ibu dan isteri kan, work-life balance ni penting untuk bukan sahaja mental health saya dan mental health untuk suami dan anak-anak saya, ibu bapa saya dan orang sekeliling saya. Sebab bila mental health kita tak sihat, benda tu akan effect bukan diri kita je effect orang sekeliling kita. So bila kita okey, orang sekeliling kita pun okey. Bagi saya, work-life balance ni adalah keseimbangan di antara kehidupan kita dekat pejabat ataupun bekerja lah secara umum dan antara personal life kita. Di mana kita kena membahagikan masa dengan sebaiknya antara waktu kerja dengan masa untuk diri kita sendiri. Baik, yang pasti Fatin, kesemua mereka bersetuju yang work-life balance perlu. Ni sangat penting dan perlu. Baik, kita nak tanya Wani. Wani, daripada apa yang Wani kongsikan tadi, nampaknya Wani dah dapat balance-nya. Tetapi nak tanya juga, kadang-kadang walaupun kita dah dapat balance di antara pekerjaan kita, apa yang kita lakukan di luar pekerjaan, ada dalam kalangan mereka yang boleh juga rasakan burnout itu disebabkan kerja tu, kan? Wani pernah tak mengalami situasi sebegitu? Pernah, sebab sebagai seorang penghibur, kerja kami bukan office hour. Betul. Kami bekerja, orang kata on standby. Dan boleh kata 24 jam jugalah. Sebab macam waktu malam pun sepatutnya kita tak diganggu. Tapi kadang-kadang ada deadline, ada due date yang kita kena siapkan, ada kerja-kerja yang kita kena hantar. Jadi agak rasa macam orang tak faham ke waktu kita untuk berehat, tapi kita yang memilih kerja itu dan kita kena tanggung segala risiko yang kita pilih itu. Dan Wani anggap saja benda itu adalah sebagai satu cabaran dan cara untuk kita mematangkan fikiran kita dalam untuk handle setiap situasi yang kita ada. So macam rasa burnout memang ada dan macam mana Wani overcome is kena pandai pilih kawan, kena orang kata bersabarlah, ajar diri untuk bersabar, untuk terima, untuk redha di atas apa kerja yang kita buat ni. Dan untuk masa lain pula Wani akan bersenam. Kalau rasa stres lagi, Wani akan ajak family pergi bercuti, ajak diorang pergi shopping. Yang penting jangan duduk di satu tempat untuk siapkan kerja tu. Sebab kerja kita orang ni very flexible. Mana-mana Wani rasa kalau pergi bercuti pun, kalau rasa okey kita buat. Jangan streskan diri untuk siapkan di tempat yang kita bekerja tu kalau kita mampu buat kita burn out lah. Boleh saya katakan itu coping mechanism Wani, Encik Amin, betul ya? Cara Wani release dia punya stres ataupun cara mengatasi burnout itu. Wani dia reframe maksud rehat. Setengah orang dia anggap rehat ni mesti duduk di tempat tempat peranginan, sewa resort tepi pantai. Ya, tapi kalau itu sahaja jenuh kita. Tapi Wani dia reframe, dia tukar, dia redefine maksud rehat. Lepak dengan kawan pun boleh jadi rehat. Kan? Ataupun sambil bekerja pun dia boleh anggap sebagai rehat. Sambil menyanyi pun dia anggap sebagai rehat barangkali. Sambil editing pun dia anggap sebagai satu kerehatan. Dia reframe definisi rehat. Okey. Izinkan saya untuk baca sedikit komen-komen ni. Meriah okey, dan ini daripada Indian Hussein. Work-life balance perlu supaya kita ada rasa untuk berehat dan bukannya robot. Dari pagi hingga ke malam masih bekerja. Kasihan. Okey, saya rasa yang saya paling nak baca yang bawah sekali tu. Nama penonton ni namanya Fiza Sabjahan. Min, macam kau kenal lah itu. Ramai yang kenal dia. Min, work life, love, jangan lupa kena balance. Cintai dirimu. Love yourself lah. Alah. Nampak? Kita refleksi diri. Betul. Dan kita nak bercakap mengenai, kadang-kadang kalau kita bercakap perlukah love pula tiba-tiba. Perlu ini. Work-life balance ni sebenarnya dia ada sangkut paut juga ketenangan, rasional kan. Kita perlu rasional untuk kita jalankan antara kerja, kehidupan kita selesaikan satu persatu. Mungkin Amin boleh komen juga. Sebelum tu, saya suka bila Wani kata dia kerja 24 jam. Samalah Syamil pun. Kita yang tak kerja dengan orang ataupun bukan kerja makan gaji, kita ni jenis on the go. Cuma kena ingat satu benda. Ada satu quote dia kata, if you are working by yourself, but you still have to watch movie during the weekend,
your life is not still balanced. Oh, Tak balance lagi. Kau kerja sendiri. Tapi kena tengok movie weekend juga. Maknanya you masih lagi terikat dengan kerja. Faham. Bila you kerja sendiri, sepatutnya you kena ada freedom. You boleh tengok movie anytime, sepatutnya. Tapi still, kena tengok movie weekend. Apa kebenarnya kerja sendiri? Ya, betul. Faham. Apa soalan tadi? Rasional kan. Dia gini, satu lagi, bila saya sebut tadi, hanya orang yang sibuk mempunyai waktu. Yang kedua, kita kena ingat sometimes the small thing matters the most. Supaya kita rasional lah. Saya ingat tak masa kita PKP dulu? Saya ingat anak-anak saya kata, this is the best moment dengan saya selama di hidup, selama dalam hidup dia. Sebab apa? Masa Ramadan, kita sahur dengan dia, berbuka puasa dengan anak-anak, tarawih dengan anak-anak, tadarus dengan anak-anak kan. So dia rasa this is the best moment ever. Dan menyebabkan saya tersentak seketika, maknanya selama ni tak cukup. Not enough kan. Dan masa rupa-rupanya benda simple je. Apa dia? Contoh saya tengok kartun dengan anak-anak. Benda tu simple je, tapi bagi dia it is the best moment in their life. Noted, man. Kan? Contoh terbaru saya share minat anak-anak saya minat Demon Slayer. Saya tak layan pun sebelum ni. Tapi akhir-akhir ni saya dah mula mengenali siapa itu Tanjiro Kamado, kan? Nezuko Kamado, kan? Enizuke. Dia terjebak kan? Tapi momen bila saya tengok dengan dia orang, lepas tu bercerita pula tentang spoiler, siapa itu Mitsuri, siapa itu Rengoku yang meninggal dunia, kenapa menangis. Jadi anak saya kata, best sangat Daddy. Kan? Dia rasa seronok bila macam hari ni, hari Isnin, keluar episod baru kan. Petang ni, lepas balik sekolah, dah plan dah nak tengok sama-sama. This small thing, walaupun nampak kecil, tapi it matter a lot. Dan benda itulah sebenarnya mencipta fokus kita dalam hidup agar lebih balance dengan kerja. Silakan. Very quickly add, Amin cakap about how we take things for granted, and it's very true. Macam sewaktu pandemic tu, while a lot of people were actually struggling mentally, physically, and also financially, tapi it was actually one of the best moment juga. Sebab masa tu lah I really got to spend time with my loved ones. Sebab tu lah macam sometimes ni kita, sebagai seorang penghibur, sometimes we tend to forget about the ones that matters to us the most, kan? Like for me, I was raised single-handedly by my mum and my grandmother. Nice. So waktu PKP tu, that was the time where I got to spend time with them kat rumah. Macam rasa masakan ibu dan nenek juga. So PKP actually I would consider macam blessing in disguise lah, sebab I realised that I've actually been taking things for granted. So it was an opportunity, peluang untuk saya actually bersama-sama dengan orang yang tercinta lah. Betul-betul. Saya boleh bersetuju juga. Sebab apa? Kalau kita tak mempraktikkan work-life balance ni, kadang-kadang kita yang sebagai kita ada keluarga, memang kita kena cari duit dan sebagainya kan untuk tuntutan kehidupan. Tetapi kesan daripada segi emosi kita, kadang-kadang kita bawa balik keluarga kita, dia sedikit sebanyak boleh rasa juga kan. Tapi bagaimana pula Min? Kalau untuk mereka suri rumah ni, memang itu je hari-hari kerjanya. Macam mana? Memang dia orang kata luangkan masa bersama dengan keluarga. Tetapi untuk diri mereka ni, bagaimana mencari keseimbangan tu Min? Sebab tu suami isteri, suamilah terutama sekali, dia kena seek first to understand, to be understood. Kalau suami nak difahami, dia kena fahami isteri juga. Barangkali ada waktu-waktu tertentu dia kena benarkan isteri untuk ada her own me time. Suami jaga, duduk rumah lah sekejap, jaga anak, semua benda. Biar isteri pergi lepak dengan member just for 1 or 2 day or 1 day pun tak apa kadang-kadang. So itu pertama, kena ada mutual understanding dengan pasangan. Kedua, suri rumah ni bagi saya lah, they are the most strongest woman in the world. Bukan setakat suri rumah je, suri rumah yang bekerja pula. Macam Fatin kan, terima kasih, Min. So yang ni saya suka guna apa yang saya sebut dengan Wani tadi, reframe balik. Reframe, rupanya kerja aku ni ialah salah satunya bila dapat lepak dengan anak-anak, itu satu kerehatan sebenarnya. Perasan tak, kita tengah penat letih kerja, all the hectic things. Bila balik rumah, anak-anak kejar peluk kaki kita. Hilang segala kepenatan. Because of them. So sometimes kita kena ada reason yang menjadikan ia meaningful.
the more meaningful the reason is, segala kepenatan hilang. Okey, dan itu juga komen daripada Shasha. Katanya suri rumah pun perlu work-life balance tapi perlu bahagikan masa dan keluarga. Barulah tak stres walaupun duduk kat rumah sahaja. Sebab tu jangan marah tau kalau suri rumah suka layan drama. Dan kadang-kadang dia lebih drama dan drama. Itulah me time dia. Me time dia. Only me time. Dan Adam, saya nak tanya Adam tadi berbalik pada komen daripada penonton yang bernama Fiza Sabjahan tadi. Work-life, love balance. Tadi Adam berkata love is very important. Betul, love is very important. Dan daripada apa yang Adam kongsikan juga, kita tahu yang Adam sangat-sangat mencintai apa yang Adam lakukan. You love your job, you enjoy doing it. But bercakap mengenai love with your loved ones, apart from Adam, kerjaya Adam, tadi awak berkata yang PKP sangat membantu. Tapi sekarang ni, bila Adam dah ke Kuala Lumpur, bagaimana Adam mencari balance itu, work, life, love with your loved ones? So macam PKP tu kan, dia betul-betul kasih like a realization, eye opener, and eye opener as well, and a sense of realization betapa pentingnya to spend time with your family and loved ones, and to appreciate what you have before you lose them. So even though sekarang ni kita bukan lagi PKP, tapi melalui PKP itulah yang telah memberi kita pengajaran, which is to not take things for granted. So even though it's not PKP, even though I'm in KL, even though right at this interview right now, macam I would always spare macam moments to call them, tanya apa khabar, buat apa sekarang, and then bila balik, so that little conversation is very meaningful, and I do not want to take it for granted, and we should not, and all of us should not take it for granted as well. Seperti juga apa yang Cik Amin katakan, the little things that matter. So the little phone calls, bertanya, WhatsApp, sebegitu, it matters also. Even if you have no time, macam mau spend time dengan dorang kan, tapi as long as you communicate, as long as you have like constant communication, macam yesterday I was really busy, I was emceeing an event, tapi I didn't have the time to macam apalah, tapi before I sleep, I can call my mom macam, just want to let you know that today went great, macam I just wanted to let you know that I miss you and here are the photos, thinking about you, I'll see you tomorrow. So as long as you have that constant communication ongoing, I think that's already mencukupi lah. Nampak keberadaan kita kan? Betul. Wani nampak macam bersetuju. Saya bersetuju juga, dan satu benda sebenarnya saya ramai kawan-kawan yang merantau kan, sama juga dengan Adam. Saya rasa saya sangat respect mereka yang merantau jauh-jauh ni, berpisah pada keluarga, sebab macam Wani memang dari kecil sampai besar duduk dengan family. Dari adik Wani baru lahir sampai ke besar memang hari-hari balik jumpa dorang. Dan Wani membesar depan saya, dan saya rasa saya respect dan salute mereka yang berpisah jauh untuk mencari rezeki, untuk kerja, kerana saya rasa bila setiap hari kita jumpa family pun, tapi waktu itu kita kadang-kadang pun take things for granted. Kita macam setiap hari jumpa, tak apalah, macam nanti adalah masa nak luangkan waktu dengan dorang. Tapi sebenarnya sedar tak sedar, walaupun kita selalu jumpa, tapi adakah waktu yang kita luangkan itu cukup, dan cara kita tunjuk kasih sayang itu cukup walaupun kita berjumpa setiap hari? Itu benda yang kadang-kadang Wani fikir macam, walaupun aku jumpa dorang setiap hari ni, dorang rasa tak walaupun saya sibuk kerja ni, kadang-kadang kita tak tahu apa yang tersirat dalam hati keluarga kita bila kakak, macam adik saya, kakak bekerja selalu, tak dapat ikut adik pergi sekolah, tengok aktiviti. Kadang saya rasa macam agak sebab yelah kita macam walaupun duduk dengan keluarga, tapi ada benda yang kita tak dapat nak luangkan bersama. Betul, setuju. Okey, baik. Dan Encik Amin, mungkin kita dah kesuntukan masa. Jadi secara ringkas Encik Amin boleh buat konklusi topik kita. Kita dah berniat nak create work-life balance. Kita pun, aku nak masuk gym. Kita seronok, tapi last kali jam juga. Jam juga. Ini pengalaman sendiri ke? Pengalaman sendiri? Sebab apa? Dia macam ni, dia umpama sebuah tayar, pasal tak yang ada lidi kan? Kalau bengkok salah satu, tayar tu pun tak boleh berfungsi dengan baik juga. So saya umpamakan lidi tu macam balance hidup kita. Dia ada 5 benda, spice. Iaitu pertama spiritual kita, kedua fizikal kita, ketiga intellectual kita, keempat social kita, kelima emosi kita. So kalau kita jaga kelima-lima, dan dia akan datang balance. Yang kita masuk gym saja, kita jaga fizikal je, tapi emosi tak jaga. Nampak tak? Keluar daripada gym pening balik. Pening balik. Sebab apa? Kita tak jaga emosi. So spiritual kita kena balance, fizikal kita, intellectual kita, social kita, berkawan dengan orang, dan juga emosi. Dengan kita lakukan ini, insya-Allah adanya life balance, and by the end of the day
we define our own life, bukan orang lain. Ya, so jadi 5 perkara ini yang mana menentukan awak punya work-life balance tu sempurna atau tidak. Ya, saya setuju sangat dengan apa Encik Amin katakan, we define our life. And saya pernah terbaca satu artikel yang mengatakan adalah work-life balance ini sepatutnya bukan satu kejayaan, walaupun ramai yang melihatnya sebagai kejayaan. Ia sepatutnya satu cycle yang kita dapat dalam hidup kita. Ya, it's a routine. Baik, macam-macam yang dikongsikan oleh anda bertiga. Macam baru je 5 minit. Betul. Rasanya perbincangan yang seronok lah. Ya, terima kasih kami ucapkan pada Wani, Adam dan juga Encik Amin. Dan semoga apa yang dikongsikan memberikan anda pencerahan dan motivasi lah untuk dapatkan balance, keseimbangan itu sendiri. Jadi perlu atau tidak? Pastinya perlu work-life balance. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali selepas ini kita nak bawakan antara set Lenona. Nak tahu? Kena nantikan. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Rasa macam segmen hari Selasa hari ini. Wow, ini baru betul menu. Okey. Dan hari ini kita nak bawakan sekali lagi tetamu kita yang mana akan berkongsi berkenaan dengan set Lenona. Ini sesuai sangatlah sekarang ni musim-musim orang buat open house kan. Jadi kita nak perkenalkan, kita bersama dengan Fiza Saad, pengacara Lenona. Apa khabar Fiza? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf batin. Okey, masih lagi ada menu-menu raya depan kita ni? Masih. Tapi menu raya tu nombor 2. Kita nak berkenaan dengan set tu sebenarnya. Okey, kita faham-fahamlah bila kita bercakap berkenaan dengan food presentation kan. Kita datang dekat rumah orang, benda pertama yang kita akan lihat selain daripada baju raya yang dipakai oleh tuan rumah, pastinya dia punya food presentation. Tapi bila kita bercakap berkenaan dengan set Lenona yang dibawakan di Wow Shop, ini sebenarnya adalah set limited edition hasil daripada kolaborasi hebat di antara program TV wanita nombor 1 di Malaysia iaitu program Nona bersama dengan Wow Shop. Disebab itulah kami memperkenalkan set Lenona yang menggunakan slogan sentuhan elegan, cita rasa anda. Dan kalau mungkin Fatin dan juga Sugi boleh tengok rekaan yang ada dekat pinggan makan yang lengkap ni semua menggunakan European rose. Boleh kita angkat sikit yang pinggan. Boleh. Inilah dia yang kita panggil sebagai European rose. Selalu kalau mungkin kita pergi food presentation, kita nak kena pergi beli pula bunga palsu. Nak bagi tahan lama. Ataupun mungkin kita nak pergi cari yang bunga hidup tu, mungkinlah hanya setakat boleh bertahan lebih kurang dalam 3 hingga 4 hari. Tapi yang ini bunga yang mekar, bunga rose yang cantik, Canadian flowers ni kita ada dekat kita punya pinggan mangkuk ni akan terus mekar daripada mula kita beli sampailah bila-bila insya-Allah. Sweet. Kali terakhir Fiza kat sini mak saya dah terus WhatsApp tanya nak beli tak set ni. Okey, hari ni tak tahulah dia WhatsApp lagi ke tak. Apa pun Fiza, kita nak tanyalah juga berapa pinggan, mangkuk dan segala ni dalam set ini. Okey. Untuk set limited edition Lenona ni kita bawakan kepada anda semua iaitu set pinggan mangkuk yang lengkap untuk 6 orang makan. Anda kata anda mempunyai satu set meja makan yang memang dah ada 6 kerusi. Ini adalah di antara set pinggan mangkuk yang sesuai untuk anda. Maknanya suitable sangat-sangatlah. Kita ada pinggan makan 10 inci. Kita ada pinggan hidang yang tempat untuk kita letakkan kita punya side dishes kita. Kita ada juga dengan mangkuk kecil. Kita ada lagi dengan hadiah percuma iaitu set jug kaca dan juga set cawan kita ada dekat dalam kotak tu. Dan kita juga bawakan kepada mereka dengan material yang diperbuat daripada kaca opal. Sebab kaca opal ni adalah di antara kaca bajaan yang kita boleh pakai lama. Nak panaskan boleh masuk dalam microwave saja. Nak simpan, anda kata kita ada lebihan makanan dan sebagainya, kita boleh masukkan saja dekat dalam peti sejuk. Kemudian kita hangatkan kembali makanan dan terus kita boleh hidang. Jadi tak payah lagi kita nak 2-3 kali buat kerja, nak kena asingkan makanan dekat dalam pinggan lain semata-mata untuk kita panaskan makanan. Hanya dengan menggunakan set Lenona saja dah mencukupi dah. Tapi tak cukup dengan itu lagi. Sebab tak pernah lagi I pergilah mana-mana sekalipun kita bagi hadiah percuma tau. Tapi untuk set Lenona ni, walaupun pada tahun lepas kita pernah jual, kita cakaplah kita nak jual dekat Wow Shop untuk set Lenona ni sebab limited edition kan. Kita expect yang macam 3 bulan lah, insya-Allah habislah kontainernya. Tapi tak sampai sebulan sold out. So kita bawakan kembali untuk mereka yang memang suka sangat dengan edisi lah. Yes. Jadi siapa cepat dia dapat konsepnya. Dan termasuk Mak Sugi. Mak saya. Okey.
Fatin, Fiza dan penonton, apa yang menarik perhatian saya adalah design mangkuk kat depan ni. Sebab biasa dia macam square, flat kan. Yang ni tak, dia macam ada lekuk-lekuk ni, cantik sangat. Dia macam beralun. Beralun. Sebab inilah dia kita panggil sebagai rekaan yang tak ditelan zaman. Kadang-kadang bila kita menggunakan pinggan kita, selalunya pinggan kita kan bulat saja. Tapi yang ini dia punya rekaan adalah rekaan yang berombak seperti kelopak bunga. Dan tak cukup dengan itu lagi, kita punya mangkuk hidang kita ni kalau boleh perhatikan, selalunya dia akan 4 segi. Tapi yang ini dia punya lekuk dia ni pun adalah yang beralun, menandakan bahawa walaupun harga kita berpatutan, kualiti yang kami bawakan untuk set limited edition Lenona adalah di antara yang terhebat. Ya, dan eksklusif juga. Okey, Fiza. Dekat mana mereka boleh dapatkan ini? Mungkin ada yang dah tak sabar sebab katanya limited edition. Betul. Okey, sebenarnya anda kena saksikan siaran untuk Lenona. Kejap je lagi lepas habis saja Wanita hari ini pada jam 1 tengah hari nanti. Maknanya habis saja, usai sahaja selesai program Wanita hari ini. Jangan pergi ke mana-mana. Ambil anak pun suruh cakap dengan anak. Tunggu sekejap Mama dengan Baba nak tengok dulu Lenona. InsyaAllah anda boleh dapatkan dengan harga yang berpatutan. Maksudnya 29 pieces. Tak termasuk hadiah percuma. Hadiah percumanya adalah jug. Betul. Ada placemat ke? Ada sekali dengan 6 unit. Dapat lagi dengan gelas kaca. Banyak. Macam-macam kita bagi. Tempted. Saya kat sebelah ni pun rasa tempted. Ada nombor telefon Mak Sugi. Dan sesuai juga ni, Hari Ibu dah dekat ni. Mungkin boleh buat kejutan jugalah untuk ibu-ibu. Dah ada idea. Dah ada idea. Terima kasihlah awak sebut depan-depan ni. Saya dah tahu. Okey, kita nak ucapkan terima kasih Fiza. Jadi sebaik sahaja tamat kita punya siaran ni, terus-terus untuk kekal untuk kita tahu berkenaan dengan set pinggan Lenona. Terima kasih Fiza. Rasa dah boleh letak pinggan. Okey. Baik, dan anda limited edition. Jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di WHR dan kita dah pun sampai ke di penghujung siaran hari ini. Tapi sebelum itu kami nak bacakan komen daripada Pauline Jerome. Okey, kata Pauline, for me every second is really precious. We won't know how long we'll be in this wonderful world. Bukan sahaja spend time to the person you love, diri sendiri tu harus dipedulikan juga. Okey, kadang-kadang sampai kuku panjang pun tak sedar bila hidup asyik untuk orang lain. Oh, wow. Paling penting juga kena jaga kesihatan fizikal dan juga mental demi apa yang kita mahu, target dan juga utamakan. If you are healthy and stable, you will be more focused. Then you will have more energy and quality time for your loved one. Betul, saya setuju sangat. Sebab apa? Tadi kan Ami Idris dah cakap kan, lagi-lagi cabaran ini kepada suri-suri rumah. Dulu saya memang agak berceramuk juga, tetapi ada seorang individu ini hadir yang mana dia kata selesaikan satu persatu. I agree. Ya, so apa saja yang saya buat satu persatu. Saya akan macam satu persatu. So memang sangat orang kata teratur dan juga pengurusan tu lebih berjalan dengan lancar. Rasa tak bercelaru. Betul. Kan? Dan juga Fatin, mungkin saya boleh tambah kepada apa yang awak lakukan. Lakukan satu demi satu, tetapi pada masa yang sama kalau kita rasa tugasan tu besar sangat tak boleh diselesaikan, ambil yang lebih kecil, selesaikan mana satu yang mungkin kita micromanage yang tu dahulu, selepas tu kita berbalik kepada yang tugasan yang lebih besar. So daripada itu kita rasa macam okey, dah selesai, lepas ni boleh buat fokus benda buat yang lain. Ya, relax. Tips daripada Fatin dan juga Sugi. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada anda penonton yang mana hantarkan komen-komen tu. Terima kasih, sangat-sangat membantu juga. Dan esok insya-Allah kami akan kembali. Kali ini betul-betul menu. Yang mana kita nak kongsikan menu versi masak lomak. Masak lomak je, saya masak lomak lah. Lomak putih, merah, macam-macam. Kalau Negeri Sembilan lain. Betul? Kan? Kalau esok awak ke? Esok tinggalkan sikit untuk saya. Okey, apapun kami akan kembali. WHR akan kembali esok jam 12.30 hari seperti biasa. Jadi anda di mana juga anda berada, jaga diri. Sekali lagi peringatan untuk minum banyak air dan jaga kesihatan anda ya. Terus bersama kami, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Bye. Mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri.
takkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati.